Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Datuk Yang Ketua, pada bajet 2022, sebanyak 2 bilion telah diagihkan untuk menolong 300 orang untuk mencari kerja dan lain-lain. Dan juga berhasrat untuk menolong majikan. Tetapi, kalau kita tengok rekodnya, hanya wang yang diagihkan dekat 2 bilion, hanya 17% saja diguna pakai. Dan bakinya tidak langsung diguna pakai. Dan statistik yang saya ada menunjukkan bahawa untuk mencari pekerjaan hanya sebanyak 24,966 orang yang telah layak. Perantisan hanya 8,366. Golongan muda terjejas OKU SIP orang asli hanya 6,271. Penggantian pekerja asing dengan pegawai dagang hanya 6,804, wanita hanya 3,488 dan pelancongan 899 sahaja. Menunjukkan sasaran yang dicadangkan oleh kerajaan semasa bajet 2022 dibentangkan tidak langsung dicapai. If only 17%, jadi mereka yang mengusaha termasuk menteri patut mendapat gaji 70% saja. Kerana kerja hanya 70%. Lain semua tidak ada kerja. Tak ada habis. Jadi ini menjadi, kita ada masalah yang rumit ke pengangguran. Macam mana duit yang sedia ada tidak digunakan pakai. Dan seperti yang saya kata pada hari Khamis dulu, Penjana Kerjaya, ini adalah satu program yang besar juga, Datuk Yang Betul. Hasratnya adalah untuk menolong pekerja-pekerja dan juga insentif-insentif yang saya kata sebelum ini, skills training dan sebagainya, ada penyelewengan telah berlaku. Dan penyelewengannya bukan sedikit. Saya pohon agar kementerian dan kerajaan bersetuju untuk mengadakan forensik investigation dalam penggunaan wang yang diagihkan kepada SIP. Dan apakah semua ini yang diagihkan wang ini banyaknya telah menyeleweng, has been abused dari ahli-ahli politik. Dan ini sangat duka cita, Datuk Yang Bertuah. Kerana Ya Muhammad, minta laluan sikit. Kita telah dengar isu penyelewengan dari dulu lagi, bermula dengan skandal MICA melibatkan parti MIC. Baru-baru ini dalam sidang ini kita berbincang tentang mitra juga melibatkan MIC. Belum selesai, ada pula skandal Penjana juga melibatkan pemimpin-pemimpin MIC. Tidakkah ada apa-apa penyelesaian untuk masalah ini? Duit yang diserahkan oleh kerajaan, diniatkan untuk membantu orang-orang miskin, disapu habis oleh pemimpin-pemimpin parti MIC. Bapak Jentong, sebenarnya bukan dari MICA Holdings. Sebelum itu, Telekom skandal, 10 juta. Lepas tu MICA Holdings, lepas tu Mitra. Semuanya nampaknya Jeltong, yang bernama Jeltong, ada DNA lah. Macam mereka ni kerap kali yang mengendalikan wang ni dari satu parti, nampaknya mereka yang misuse the fund. Yang Muhammad, bolehkah kita minta Yang Muhammad Tapah berani memberi penjelasan? Ya, saya kalau MIC tidak terlibat, beri penjelasan dalam dewan ini. No, saya telah baca sebelum ini. Yang berhormat Menteri sendiri telah mengatakan dekat satu online news di mana saya kata, saya baca apa yang berhormat kata, saya pergi tengok penafian tidak ada, di mana ini saya baca, Human Resource Minister Datuk M. Saravanan had said that the employers and training providers who had made false claims should refund the money to avoid severe action being taken against them. Ini tak masuk akal lah yang berhormat. Nombor satu, kalau kesalahan telah jadi, take the due course. Kalau dia kembalikan wang itu, nampaknya tidak ada salah. Salah juga, tak boleh lari. Itu hakikat dari segi undang-undang. Mungkin yang berhormat tidak arif dalam perkara ini. Dan kedua, yang berhormat Menteri Semua Manusia juga kata,
He also said there was a possibility that several individuals from MIC are involved in the Penaja Kerjaya scandal. Menunjukkan satu keikhlasan Yang Berhormat Menteri kerana mengakui ada wrongdoing dalam penyelewengan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah forum yang bagus sekali untuk Yang Berhormat berkaitan dengan SIP, untuk Yang Berhormat to clear the name, to clear the masalah yang ramai di antara majikan dan pekerja yang berjumpa dengan saya mengatakan ini adalah satu skandal yang sama besar dengan Mica Holdings, dengan Mitra dan sebagainya. Saya tahu kerajaan yang sedia ada, dia mungkin lembab, tak berani mengambil tindakan. Kalau ambil tindakan terhadap menteri, korang satu orang, kerajaan mungkin tak tumbang. Jadi itu menjadi masalah yang besar. Tapi masalah ada, sedia ada. Jadi saya haraplah Yang Berhormat, oleh kerana ia berkenaan dengan penjana kerjaya, ini adalah berkaitan dengan amount yang telah diagihkan seperti Yang Berhormat Sungai Buloh kata, kalau kita ada semua statistik dan juga macam mana wang itu diagihkan, macam mana ia diguna pakai, siapa yang menyeleweng dan sebagainya. Yang Berhormat ada semua dalam satu page, semua itu boleh diberitahu kepada kita. Yang Berhormat, saya nak alih kepada sekejap hanya tinggal 3 penjana minit lebih kerja. Masa ni minit. Yalah 10 minit ada tadi. Teruskan. Saya cuma nak remind. Penjana kerjaya bukan saja di SIP, juga dengan HRDC dan juga lain-lain organisasi. Saya difahamkan bahawa di HRDC pun sama juga. Kalau itu adalah perangai di ahli politik di SIP, semestinya saya boleh garanti, semestinya HRDC pun sama juga. Beratus-ratus milion yang telah diagihkan untuk pekerja dan majikan telah disalahguna. Ini satu anggapan yang tak boleh dinafikan. Jadi apakah menteri akan membuat penyiasatan di sana juga? Kerana kita tahu CEO dan di sana semua kawan-kawan yang Berhormat Menteri. Dan baru-baru ini saya difahamkan gaji beliau pun dinaikkan. Walhal seluruh negara menghadapi krisis. Macam mana seorang CEO boleh mendapat naikkan gaji mereka, saya hairan. Point of order. Menteri. 36. Dan sangkaan jahat. Kata kawan menteri. Kalau naik gaji tu tak apa. Kawan menteri tu sangkaan jahat. Betul tarik balik. Yang Berhormat. Dia tak boleh buat itulah. Ini bahas ni, saya macam tengok dah lari tajuk. Bahas perbahasan ni dah lari tajuk. Sepatutnya bahas berkaitan dengan insurans. Your sidekick is going wrong lah. Tak payahlah sampai lari tajuk menuduh. Ni sangkaan jahat. Jadi kalau kita balas balik, kita pun ada juga isu-isu lain. Kita boleh bahas. Kita boleh bahas isu terowong, isu dan sebagainya. Banyak isu ada. Ini pepak terowong boleh bahas. Tak sebut. Diamlah, Baling. Baik, terima kasih. Baling, tahu Baling. Baik. Timbalan speaker, tambah waktu. Baling, buang masa. Sila. Ya, ini minit setengah lagi. Tidak ada asas dia nak bagi tahu. Kita ada asas bila kita kata dia adalah kawan Yang Berhormat. Itu tidak salah. Dulu waktu Yang Berhormat jadi menteri pun semua kawan-kawan juga, CEO dia semua. Jadi tak bolehlah anggap kawan. On merit. Apa yang berlaku is on merit, ya. Peraturan 37. Jadi Yang Berhormat, bila kita dah bagi satu gambaran yang penuh mengenai kerjana ini hal, di mana sasarannya jamin kerja adalah 600,000 orang. Tetapi itu tidak dicapai. Sebenarnya Yang Berhormat perlu senaraikan semua itu supaya kita dapat tahu. Dan Datuk Yang Bertuah, saya juga ingin merujuk kepada program SIP. Nampaknya apa yang dibuat, peningkatan dan sebagainya, undang-undang yang dibawa hari ini, kita setuju bahawa itu adalah yang bagus, perlu diambil, kita bersetuju kepada cadangan tersebut. Tetapi dalam hal itu, kita juga nak tahu berapa banyakkah yang telah mendapat manfaat, apakah insentif dan inisiatif itu betul-betul mendapat manfaat. Kerana banyak di antara skills training ini adalah skills training secara teori saja.
seperti HRDC juga sekarang kena charge setiap pemohon RM300. Saya rasa ini adalah tak adil langsung dan ramai di antara majikan telah memanggil saya, memberitahu kepada saya, dan saya haraplah Yang Berhormat Menteri, kita perlu widen our scope, perlu mengambil tahu bahawa kesalahan-kesalahan dan penyelewengan kewangan telah berlaku, dan dengan Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa Prekeso dan MACC terlibat dalam penyiasatan ini tak cukup. Kerana ini nampaknya ada sesuatu yang tak kena. Yang perlu adalah Yang Berhormat, kita perlu forensic examination, kita perlu beri report formal seperti yang saya buat semasa saya merujuk kerajaan. Saya telah mengadakan satu penyiasatan di HRDC. Tetapi hingga hari ini ia tidak diimplementasikan oleh Yang Berhormat Menteri. Mungkin kerana ada sekatan-sekatan. Saya ada yang tertentu, saya ada beritahu bahawa semua perkara yang dibuat oleh HRDC dan lain-lain agensi-agensi kerajaan perlu disenaraikan supaya rakyat tahu online. Saya semasa menteri kita lah mulakan, tetapi tidak di follow oleh kerajaan. Jadi saya haraplah bila menjawab Yang Berhormat Menteri dapat memberi merangkumi semua perkara yang dibangkit, kerana ini adalah hal ehwal berkaitan dengan masyarakat dan kewangan di mana lebih dari 2 bilion dalam hal ini. Terima kasih.